Jadi menjunjung tikah baginda, kami ingin menekankan proses rundingan ini dilaksanakan dengan niat yang baik. PH committed untuk bekerja dengan semua pihak bagi memerangi COVID dengan hasrat menyelamatkan rakyat dan ekonomi negara. Pun begitu, proses rundingan ini tidak bermakna sokongan atau penerimaan PH dalam soal keabsahan kerajaan. Itu isu lain. Ini adalah engagement untuk keutamaan rakyat, menghayati nasihat ke bawah duli tuanku, dan kita tampil dengan cadangan yang substantif. Kita harap semua itu cadangan ini dapat diambil kira. Kalau tidak, apa maknanya? Lebih-lebih lagi bantuan kebajikan yang dicadangkan oleh tidak lain tidak bukan Perdana Menteri. Kita tunggu mengapa cadangan oleh Perdana Menteri masih belum dilaksanakan. So itulah pentingnya kalau belanjawan perpaduan. Kita tak mahu datang sini hanya bagi show, lepas itu habis cerita. Tak ada. Kita harap ia boleh diterima pakai demi manfaat dan juga kepentingan rakyat Malaysia biasa. Sekian, terima kasih. Okay. Soal keabsahan kerajaan itu soal lain. Itu bukan soal bajet ini. Itu kita akan lihat dari masa ke semasa. Okay. Ya, dia ada dua, isu bajet dengan isu keabsahan atau legitimacy of government of the day. Dua isu. Jadi engagement yang pertama kita dengar di pihak YBM dan kita menyampaikan pandangan kita. Jadi kita baru memulakan langkah awak bermasa ini. Yang penting ya, kita negara menghadapi 3 krisis. Krisis kesihatan COVID-19, krisis ekonomi pasca itu krisis kesihatan ini. Tapi juga yang paling besar sekali ialah krisis politik. So hari ini kita bincang dengan Yang Berhormat Menteri berkaitan dengan 2 krisis saja. Krisis kesihatan dan krisis ekonomi. Krisis politik kena bincang dengan orang lain. Kami juga mencadangkan dan menjelaskan banyak idea dan dasar belanjawan Pakatan Harapan. Dari semua idea yang kami cadangkan, kami ingin mengetengahkan 6 cadangan utama. Kita dialog 2 jam, kita sampaikan polisi Pakatan Harapan dan kita ketengahkan 6 perkara. Yang pertama, meningkatkan peruntukan Kementerian Kesihatan untuk COVID-19 dan penyakit tidak berjangkit, ada huraiannya. Yang kedua, memperkasa pelindungan sosial, jaringan keselamatan dan pembayaran kebajikan kepada golongan berisiko dan penganggur dengan meningkatkan bantuan kebajikan kepada RM1,000 sebagaimana pernah dijanjikan Perdana Menteri sehingga akhir krisis COVID. Yang ketiga, pelanjutan moratorium sehingga 31 Mac 2021. Yang keempat, subsidi upah diteruskan dan mewujudkan 600,000 pekerjaan seperti program Malaysia at Kerja yang menyediakan insentif untuk tempoh 2 tahun untuk majikan dan pekerja. Ini bernilai RM13 bilion. Yang ini legasi kami dulu. Dinyatakan kesediaan di pihak YBM untuk menimbangkannya. Cuma dia berselogoh kemungkinan dia perlu jenamakan, rebranding balik. Yang kelima adalah peningkatan perbelanjaan pendidikan untuk memastikan kelangsungan pendidikan. Yang keenam, perbelanjaan pembangunan untuk 2 projek utama iaitu plan gentian optik. Yang ini fiberization ya. Dan kesaling hubungan negara dalam bahasa Inggeris NFCP dan menaik taraf infrastruktur air untuk Selangor, Kelantan dan Pahang. Jadi saya perlu sebut bahawa kami berharap cadangan ini dapat diterima. Ketiga-tiga wakil parti menyampaikan harapan itu kepada Menteri sehingga dia bentangkan pada 6 hari bulan nanti. Kami menunggu langkah dan respon berikutnya daripada kerajaan dalam proses rundingan ini. Belanjawan ini adalah penting untuk menjunjung titah diraja. Ini bukti kami menghayati nasihat tuanku yang pada ketika itu menolak peristiharan darurat yang dipohon oleh kerajaan dan mengelak pilihan daya dalam tempoh terdekat yang hanya akan mengeruhkan lagi gelombang ketiga COVID. Jadi menjunjung tikah baginda, kami ingin menekankan proses rundingan ini dilaksanakan dengan niat yang baik. PH committed untuk bekerja dengan semua pihak
bagi memerangi COVID dengan hasrat menyelamatkan rakyat dan ekonomi negara. Pun begitu, proses rundingan ini tidak bermakna sokongan atau penerimaan PH dalam soal keabsahan kerajaan. Itu isu lain. Ini adalah engagement untuk keutamaan rakyat, menghayati nasihat ke bawah duli tuanku, dan kita tampil dengan cadangan yang substantif ke 6 perkara centered to the interest of the people. Jangan ada pilih, ini perlu didakwa, ini tak perlu didakwa, ini perlu kita ada kes yang banyak disyorkan, tarik balik dan sebagainya. Ini akan menyebabkan wang negara akan membazir dan menyeleweng. Sebab implementasi itu cukup penting. Itu yang paling penting. Apa yang disebut oleh dua rakan saya, kita bersama tadi menyampaikan pandangan kita. Dan soal keabsahan kerajaan, itu soal lain. Itu bukan soal bajet ini. Itu kita akan lihat dari masa ke semasa. Datuk Seri, soalan Datuk Seri. Sebelum ni opposition meminta supaya adakan rundingan dengan menteri sebelum bajet dibentangkan. Sekarang dah ditunaikan. Jadi sekarang sama ada opposition akan menyokong belanjawan ataupun tidak? Hari ini adalah engagement kita yang pertama. Menteri juga menyatakan kesediaan untuk melanjutkan mengikut kesesuaian. Ia ada satu proses. Ya, jadi macam disebut tadi oleh kedua rakan saya, dia ada dua, isu bajet dengan isu keabsahan atau legitimacy of government of the day. Dua isu. Jadi engagement yang pertama, kita dengar di pihak YBM dan kita menyampaikan pandangan kita. Jadi kita baru memulakan langkah. Okay? Jadi soalan itu terlalu premature untuk saya jawab pada masa ini. Yang penting ya, kita negara menghadapi 3 krisis. Krisis kesihatan, COVID-19. Krisis ekonomi, pasca itu krisis kesihatan ini. Tapi juga yang paling besar sekali ialah krisis politik. So hari ini kita bincang dengan Yang Berhormat Menteri berkaitan dengan 2 krisis saja. Krisis kesihatan dan krisis ekonomi. Krisis politik kena bincang dengan orang lain. Terima kasih kepada semua. Okey, baik.